Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Surah 4 ni kan? 5 dah. Baik, yang kedua, pengutusan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Allah berfirman, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 kan. Baik, dialah, yakni Allah, yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, iaitu orang yang ummi. Ummi ni maknanya orang yang tak tahu, kan, yang tak reti. Iaitu diutuskan, Allah Ta'ala mengutuskan di kalangan masyarakat Arab itu, iaitu masyarakat yang ummiyin, seorang rasul, rasulan minhum. Rasul itu daripada bangsa mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul itu iaitu Nabi kita Muhammad, yang membaca kepada mereka akan ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kan, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, serta mengajar mereka, yakni kitab Allah, mengajar mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan sesat yang nyata. Itu ayat surah Al-Jumu'ah, kan, yang kita lalu dengar imam-imam baca kan. Itu ayat. Baik, kita masih lagi membincangkan muqaddimah. Kan, muqaddimah ni berhubung kait dengan keadaan utusan Allah Rasulullah ni. Jadi dalam ayat surah Al-Jumu'ah ayat kedua ni, Allah Ta'ala menyatakan dialah yang mengutuskan, membangkitkan. Kan, maknanya Rasulullah ini maknanya bukan pilihan kita. Rasulullah ini bukan pilihan yang menang dalam pilihan raya umpamanya, bukan. Tetapi dia diutuskan oleh Allah Ta'ala. Utusan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ini yang kita sebut sebagai Rasul. Kan, Rasul. Begitu juga Nabi. Allah Ta'ala mengutuskan di kalangan manusia yang dalam keadaan ummi. Ummi ni maknanya, kalau kita kata daripada segi bacaan Fatihah, ummi ni dia ada 3 kategori lah, lebih kurang 3 kategori. Yang pertama, yang kata ummi ni tak tahu baca langsung Fatihah, tak tahu baca langsung. Yang kedua, ummi dia baca sekerat-sekerat, kan. Yang ketiga ni dia tak boleh, dia baca boleh habis, tapi dia punya huruf dia, fasahah dia, makhraj dia tak betul. Itu juga nama ummi. Dalam segi, dari segi hukum tajwidnya, itu nama ummi. Itu dia. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan, ada imam kita, yang ustaz kita yang boleh membimbing bacaan Quran. Alhamdulillah, cantik dah tu, kan.
Baik, dan di dalam perkataan ummi ni maknanya manusia itu ummi dalam agama itu dia tak tahu apa. Manusia dia tak tahu apa manusia, sebab di akhir ayat itu maknanya wa in kanu min qablu la fi dhalam. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan nabi kita Nabi Muhammad ini, mereka la fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang cukup terang nyata. Memang jelas jelas bahawasanya mereka ni dalam keadaan sesat banat. Orang kata sesat banat ni maknanya sesat sungguhlah, kan? Daripada segi ketuhanan tak reti, daripada segi kemasyarakatan tak reti, daripada arti kehidupan tak reti, arti kata macam-macam semua tak reti. Ummi ni maknanya. Tapi yang di sini disebut apa? Yang ummi ni maknanya manusia ketika itu tidak ada petunjuk, tidak ada yang yang menyembah akan Tuhan yang sebenarnya. Semua dalam keadaan sesat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi Rasulullah, Allah Taala menghantar Rasulullah ke khususnya di Mekah itu, kan? Mekah itu di antara tujuannya, yang pertama kita tahu dah, yang menghantar Rasulullah itu adalah Allah sendiri. Maknanya yang membangkitkan, yang memberi tauliah lah kita katakan, yang memberi petunjuk sebagai pedoman kepada kita ni. Rasulullah ni sebagai petunjuk, sebagai pedoman kepada kita ni, Allah yang utuskan. Kemudian di antara tugas-tugas Rasulullah ni, termasuk Rasul kita, Nabi kita Muhammad, yatlu alaihim ayatihi. Itu dia kan, iaitu minhum tu kan, minhum daripada kalangan kamu, kan? Rasulan minhum, rasul daripada kalangan kamu. Maknanya di kalangan kamu ni ada orang kata daripada kalangan bangsa Arab, dan ada orang kata minhum itu daripada kalangan manusia sendiri. Ayat lain kata laqad ja'akum fi rasulin, laqad ja'akum laqad ja'akum kan min anfusikum azizum, min anfusikum daripada kalangan kamu, kan? Daripada kalangan kamu tu daripada kalangan manusia, bukan daripada jin, bukan malaikat kalangan kamu. Minhum daripada kamu juga, daripada bangsa Arab, daripada manusia itu sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, iaitu nabi itu yang membaca kepada mereka itu akan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, kan? Alaihim ayatihi, membaca akan ayat-ayat Allah. Jadi maknanya Rasulullah di antara tugas utamanya adalah menyampaikan akan seruan Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah khabarkan, semua Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Itu di antara sifat Nabi, iaitu tabligh, menyampaikan. Tidak ada tersembunyi, tidak ada yang Nabi sembunyi dalam penyampaian. Apa yang Allah suruh sampaikan kepada kita ni tak ada sembunyi. Kemudian bila membaca ayat-ayat Allah ni, iaitu di antara kata tafsir kata, iaitu nak membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan, nak menyatakan Allah itu ada, dan Allah itu adalah Esa, tunggal, tidak berbilang-bilang. Maknanya selama ini masyarakat Arab khususnya, mereka menyembah berbagai-bagai objek, dengan batunya, dengan buah-buah yang dijadikan bentuk macam-macam, dengan macam-macam penyembahan manusia kepada manusia, penyembahan manusia kepada objek yang lain. Itu semua itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan Allah saja. Lain daripada itu bukan Tuhan. Walaupun mereka menganggap itu Tuhan, tidak. Sebab itu kita mengucap, kita sebut
La ilaha, tidak ada Tuhan. Apa maksud tidak ada Tuhan? Tidak ada Tuhan itu maknanya tidak ada Tuhan bukan bermakna tidak ada, tetapi illallah, hanya Allah sahajalah Tuhan. Selain daripada Allah tak boleh kata Tuhan. Kan, selain daripada Allah tak boleh kata Tuhan. Cuma bila orang yang bukan Islam kata itu Tuhan dia, kita tak boleh kata itu Tuhan. Kita kata itu penyembahan dia. Kan? Kalau kita kata itu Tuhan dia, bermakna dua Tuhan. Dua Tuhan tu salah. Hati-hatilah tu. Kita tak kata itu Tuhan. Kita tak boleh kata itu Tuhan dia, sedangkan Tuhan satu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. Jadi kita tak boleh kata Tuhan, kita kata itu penyembahan dia. Tu wasan penyembahan berhala dia. Itu penyembahan dia. Kamu sembahlah Tuhan kamu. Macam mana sembah Tuhan kamu? Kami sembah Tuhan kami. Tak. Bermakna sini, kalau kita kata Tuhan dia itu, maknanya bukan bermaksud Tuhan yang hakikinya. Itu Tuhan yang dia menganggap sebagai Tuhan. Kalau gitu tak apalah juga. Tapi itu pun tak boleh. Jaga, hati-hatilah. Tuhan satu je. Wa ilahukum ilahun wahid. Kan, qul huwallahu ahad. Itu je. Kan, jadi Tuhan itu satu. Baik. Nabi SAW bukan sekat Nabi kita, malahan Nabi-Nabi mana, Rasul-Rasul mana sekalipun, mereka di antara tanggungjawabnya adalah untuk memaklumkan kepada umat tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Maka di sinilah berpecahnya. Orang kata pembahagian sifat Allah, kajian sifat Allah, asalnya kita nak kaji diri Allah. Tetapi kita tak mampu nak kaji diri Allah kerana kelemahan kita. Maka kita kaji sifat yang ada pada Allah. Maka kita nampak keadaan sifat Allah itu, itulah diri Allah. Saya selalu contohkan, bila kita, nama kita tidak semestinya itu kita, kan? Nama kita tidak semestinya, tapi bila Allah, nama dia itu, itulah diri Allah. Itu maksudnya, kan? Dan juga apa lagi? Apa lagi nak bagi tahu kepada umat dia? Wa yuzakkihim. Dan Nabi Rasul-Rasul itu diutuskan untuk membersihkan mereka. Apa maksud membersihkan mereka? Iaitu membersihkan daripada i'tiqad yang salah, fahaman yang salah, ideologi yang salah. Tuan-tuan, kalau ideologi ni bukan senang-senang kita nak, apa orang kata apa, bukan senang kita nak membasmikan, bukan. Contoh ginilah, tengok dalam budaya kita, budaya orang Melayu katalah, kita nak buang budaya apa? Kan, budaya apa? Budaya contohnya baca Yasin malam Jumaat, senang ceritalah. Salah tak? Tak salah. Baca Yasin malam Jumaat tak salah. Tapi kalau kata malam ni kita suruh baca Yasin kot, jadi khilaf. Dia jadi bertengkar. Tok Imam ni Wahabi lah. Dia kata Tok Imam Wahabi. Tok Imam kata bukan lepas siapa. Malam ni kita baca Suratul Kahfi. Kita tak pernah baca Suratul Kahfi, baca Yasin mana ni. Tok Imam Wahabi lah ni. Ustaz Wahabi pun. Dia kata kan. Jadi nak keluarkan fahaman tu pun susah. Kan? Apatah lagi kalau malam Jumaat nak berhenti baca Yasin, nak buat kuliah. Minta maaf pun. Kan? Angkat sembah. Kami ni duk baca Yasin tak boleh. Kan? Fahaman tu. Padahal tak apa nak baca Yasin malam Jumaat, baca malam Senin pun baca, tak ada masalah. Cuma nak berubah tu, cara nak ubahkan. Tu. Itu dalam bab ibadat. Dalam bab kita punya kehidupan kita tu. Dalam bab kehidupan kita, apa yang dalam kehidupan kita yang nak berubah lagi susah? Kan? Kenuri kahwin jangan harus buat satu kemah, dua kemah, satu. Kenuri kahwin jangan buatlah nasi putih sampai ikan bilis. Kan? Kalau kita pipi tengok satu kemah ni, kenuri apa ni?
Kena kahwin apa sekemahnya. Ni kena apa makan nasi lemak dengan kabilah ni. Kena kahwin. Tak pernah orang buat orang kena kahwin nasi minyak, nasi putih rumah aku ada. Tengok betul tak? Nak ubah tradisi tu, ya Allah susah. Padahal kawan nak kenuri tu tak ada duit. Dia takkan nasi lemak je. Bantai Nalu tolong buat nasi lemak lah. Dengan telur rebus. Dengan ikan bilis. Pembuh lah. Timun-timun sikit ni. Bantai Nalu pun buat lah. Bukan orang kahwin. Kan. Tu tak boleh. Tu tengok kan. Ini kan pula akidah yang selama 600 tahun. Hampir 600 tahun. Akidah mereka ni sesat. Sesat banat, maknanya penyembahan itu tidak lagi kepada yang mencipta alam ini. Penyembahan itu tidak lagi kepada yang menciptakan manusia, langit, bumi, bulan, bintang, tapi beralih kepada penyembahan batu-batu. Kan, penyembahan matahari, gitulah. Senang ke? Ni tugas ni. Allahu Akbar. Maaf ceritalah, saya ni ustaz dan kawan-kawan ustaz, sama juga tuan-tuan imam. Kami ni tengok ada makmum-makmum yang semayang tak betul, ambil ayat semayang tak betul. Agak-agak tu imam kita berani tak tegur direct hari tu. Tunggu ustaz. Ustaz boleh tegur tak? Kan. Pakai duk pasing lah kan. Saya kata tu imam, tegur ustaz teman. Tak betul tu imam. Imam kata ustaz aula tegur. Kan lepas tu pasing kan. Bukan mudah nak tegur tuan-tuan. Bukan mudah. Tu ambil semayang. Semayang pula macam mana pula ni. Allahu Akbar. Itu bukan akidah. Itu baru ibadah. Ibadah ni tu, ada ketikanya ibadah tu sah. Tetapi tak elok umpamanya. Ada ketikanya ibadah tak sah. Tapi nak tegur tu macam mana? Ini kan Nabi nak ubah daripada satu akidah kepada satu akidah yang betul. Allahu Akbar. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Macam kita lah nak makan benda yang dah teridam. Kan 3 rasa. Contohnya kita nak makan apa ni? Tu rendang tuk. Sedap rendang tuk. Kita dah teridam. Tapi nak buat rendang tuk tu seksa. Kan main dengan api. Allahu Akbar, tak kira. Begitulah keadaannya Rasulullah. Sebab itu Allah lantik. Sebab itu Allah yang lantik. Allah yang lantik, Allah yang mendidik, Allah yang memberi kehebatan kepada Rasul untuk berhadapan dengan orang ni. Kalau kita yang lantik, orang tu untuk berdakwah, mungkin kita tersalah pandang, tersilap lantik. Kan? Sebab kita tak mahir. Yang mahir Allah Ta'ala. Dia lantik, dia tahu dah orang ni hebat. Allah yang memberi kehebatan kepada orang ni. Sebab tu manusia tak lantik. Sebab nak berdepan dengan orang ni. Akidah ni. Wa yuzakkihim. Satu. Kemudian apa lagi? Wa yu'allimuhumul kitab, serta mengajar mereka akan kitab Allah Al-Quran. Nak mengajak kitab Allah Al-Quran. Sebab tu mengajak kitab Allah ni besar tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri sendirilah. Saya tanya diri sendiri, tuan-tuan dia sendiri. Kita dengan Quran macam mana? Kita dengan Quran macam mana di antaranya? Kan tu cerita dia. Kalau kita boleh cinta kepada Al-Quran, kalau kita boleh seronok baca Quran, ni baru-baru ni kan kita tengok apa? Legend Al-Quran. Kan saya 2 malam miss. 1 malam miss semua. 1 malam tu miss kerat. Tengah mesyuarat dengan Cikgu Mat. Saya tinggal Cikgu Mat, saya nak tengok tu. Kan tinggal Cikgu Mat tengok. Dah lah tengok Hajar Rahmas dengan Datuk Faridah Mat Saman. Sedap baca tuan-tuan. Tua-tua tu sedap lagi. Kita tua-tua ni pun mat apa tak. Kan duk ngaji tajwid ni kan. Mat pun tak habis kenal lagi kita ni. Tu dia lah. Kan? Sedap baca. Ya Allah tangku kan. Kita dengan Quran. Masa tu jangan miss. Tapi jaga, saya pesan lah. Jangan duk ngaji Quran tapi fiqh, tauhid tak ngaji, tasawuf tak ngaji. Jaga. Yang tu salah. Sebab Quran kita tak faham, tak mahir.
Quran kita tak boleh nak istinbatkan hukum, kita tak boleh nak keluarkan hukum, maka ulama-ulama telah keluarkan hukum, letak dalam ilmu tauhid. Keluarkan hukum, tak ilmu fiqh. Keluarkan hukum, tak ilmu tasawuf. 3 ilmu tu kena belajar. Lepas tu baca dia tu, baca Quran tu mesti bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Kan baca dengan bagi elok, yakni bitajwid. Baca tajwid. Mengaji tajwid ni tuan-tuan, mengaji tajwid, A mengaji kepada B guru, B guru, B guru, A murid. A tak kena, B kena. B mengaji pada C, B tak kena, C kena. Kan tajwid gitulah kita ada. Nak perfect sungguh-sungguh ni tak ada. Sebab kita orang ummi, kita ummi kepada Nabi. Yang baca betul ni Nabi bertepat sebab dia kalamullah. Tapi kita ni tajwid ni saya boleh buat macam satu lengkungan kan, macam orang buat manah kan, manah ada nombor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 tu lah. Kita manah tu nombor 7, nombor 7 tu kira boleh lah tu. Kan nombor 6 okey lagi tu. Jangan pergi nombor 3 kan. Nombor 3 tu kena belajar banyak sikit lagi. Nak pergi nombor 10 payah, dapat pun nombor 8 je tajwid. Tapi belajar dah tak boleh juga, dia keras lidah. Kan Tuhan maafkan kita, tapi jangan tak belajar kan. Tajwid belajar, kena belajar hukum, fahamkan hukum, fahamkan bacaan, insya-Allah mudah-mudahan cintakan Al-Quran. Kan insya-Allah. Tengok Nabi kata wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi mengajar mereka itu akan kitab Al-Quran. Dalam Quran tu ada apa? Dalam Quran tu ada perintah, dalam Quran tu ada larangan, dalam Quran itu ada perkhabaran yang akan datang, yang telah berlaku, yang akan berlaku, ada kisahnya, dan ada dia punya contoh-contohnya kan. Ada jawapannya dalam Quran. Sebab tu bila kita baca terjemah sikit, baca Quran, baca terjemah sikit, kita akan nampak Yasin. Dulu saya pernah jumpa satu guru agama kagat. Saya dengan tentera ni hampir 30 tahun sebab mereka duk main sains kat saya dulu nikah. Saya kata Ustaz cuba cerita mereka bila baca Yasin pun semua habis baca Yasin tu, terjemahkan sikit 5 ayat, terjemah sikit 5 ayat supaya dia tahu kan. Masjid-masjid pun saya kata gitu juga. Baca tu terjemah 5 ayat. Besok minggu depan terjemah pula 5 ayat. Akan datang lama-lama akan tahu dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebab apa dipanggil wal Qur'ani? Dia tak kata wal Qur'anu. Kan? Demi sesungguhnya Al-Quran itu. Waw tu lil qasam, sebagai hakim. Hakim ni sebagai meletakkan kebenaran. Quran itulah. Kan? Innaka laminal mursalin, engkau ya Muhammad, ya Rasulullah adalah daripada golongan orang rasul-rasul. Maknanya walaupun ketika itu orang musyrikin, orang jahiliah Mekah tidak mengaku, kebanyakan tidak mengaku Muhammad bin Abdullah ini adalah Rasulullah, tapi Allah yang declare, Allah yang isytihar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah utusan Allah. Tak mengaku tak apa, tapi Allah mengaku, pengiktirafan daripada Allah. Kita baca itu. Jadi maknanya dalam Quran tu macam-macam ada, insya-Allah. Kan? Baca aja. Tapi jangan terlebih, sebab takut kita tak pandai Quran kan. Lagi apa? Wal hikmah, dan juga disuruh mengajar akan hikmah, yakni pengetahuan yang di dalam, yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak dia. Hikmah. Apa hikmah? Apa baiknya? Apa buruknya? Apa baiknya Allah suruh kita semayang? Apa buruknya Allah larang kita minum arak? Tanyalah Quran. Nak tanya Quran, tanya siapa? Tanya Rasulullah. Rasulullah dah wafat dah. Tanyalah hadis, tanyalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi kata, Rasulullah kata begini, Rasulullah kata begini. Sehinggalah kita sekarang ni kan,
Bila kita sekarang ni tak ada sahabat Nabi dah. Itu sebab disebut dalam Quran apa ni, berhubung kait dengan apa ni Allah SWT Muhammad. Apabila kamu apa ni bersisip pendapat, kan, naklah kamu balik kepada Allah dan Rasul, kan. Faiza tanazum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kan, apabila kamu berbantah-bantah pada sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Kan, berbantah-bantah kembali kepada Allah Rasul, kepada Quran dan kitab. Tapi kembalilah kepada Quran kitab. Quran kita tak erti, kitab hadis Nabi kita tak erti, kembalilah tanya kepada ulama. Apa tuan guru kata Tuhan macam ni, Allah kata macam ni, apa makna tuan guru? Nabi kata macam ni, apa makna tuan guru? Kita tanya macam tu. Kan. Jadi maknanya bila kita berbantah kita, kan, cari Quran, sebab Quran sebagai hakim dia tu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah kadang-kadang sesat yang nyata. Bukan sesat sikit-sikit, sesat yang sungguh-sungguh. Sesat sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kalau di kalangan kita ni orang kata, kalaulah kata kita jumpa orang tu tak boleh baca Fatihah, tak boleh baca tahiyat, semayang pun tidak, puasa pun tidak, tutup aurat pun tidak, kita jumpa dalam masyarakat kita, kan. Tapi kalau tanya kat dia masjid tu tak mana, dia boleh tunjuk lagi. Dia boleh tunjuk lagi masjid tak mana. Rumah Tok Imam tak mana, dia boleh tunjuk lagi. Walaupun dia bukan semayang, bukan apa, semua tak ada. Tapi maknanya sesat juga, tapi tak teruk sangat sesat lagi. Ni sesat sungguh. Dalam arti kata akidah memang out. Kan, syirik kepada Allah Ta'ala tu. Baik, habis. Kemudian datang pula surah Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Mereka yakni nabi-nabi. Mereka nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Nabi diberi tunjuk. Sebab tu kita minta dalam suratul Fatihah, kan, kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus. Jalan macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau bagi nikmatkan kepada mereka itu. Siapa orang yang Allah bagi nikmat agama tu? Di antaranya para nabi. Kan, nabi. Kita tak boleh ikut Nabi, tapi di antara siratal ladzina an'amtu Nabi, para syuhada, para salihin, termasuklah. Kan, kita nak ikut ni memang Nabi-Nabi, nak ikut Rasul-Rasul, tapi tak boleh sebab mereka tu ada khususiah. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tu ada sifat-sifat khususiah, ada kehebatan mereka yang tak boleh kita capai, tak boleh. Umpama dalam syair disebut dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab apa ni tu dah, kan. Dia situ tu lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslafi madaz zamani minhu dawabu wa lam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Di antara khususiah yang ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad ni, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi tak pernah mimpi merepek sepanjang masa. Maknanya kalau Nabi mimpi itu wahyu. Kita mimpi ni kena jaga-jaga, hati-hati. Mungkin mimpi itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang tidak baik. Tapi Nabi mimpi yang baik, wahyu. Kan, wa matasa'aba aslafi madaz zamani. Dan Nabi tak pernah menguat sepanjang zaman. Tu hebatnya Nabi, tak pernah menguat. Kan, kita berapa kali dah menguat, kuah kan. Tu berapa kali ngantuk, bangkit tidur pun menguat lagi. Kan,
Itulah kita. Itulah kita. Bukan Nabi. Sebab tu Nabi kata bila kamu nak menguap, tutup mulut. Kebam mulut tu, jangan muak, kan? Minhu dawabu wa lam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Binatang liar jumpa Nabi tak lari. Lalat tak pernah hinggap di badan Nabi. Sebab badan Nabi ni bersih, lalat tak hinggap. Walaupun di Mekah ketika itu banyak lalat, lalat itu dia akan menghurung orang-orang musyrikin, tapi badan Nabi tak dihinggap. Itu specialnya Nabi. Kita lalat hurung, tapi bukanlah kita musyrik, bukan kita kafir, tapi maknanya kebersihan. Tu lalat tu kan. Baik. Orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, mereka nabi-nabi itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka turutlah oleh kamu. Kan. Maka turutlah olehmu akan petunjuk mereka itu. Jadi Nabi senang cerita tuan-tuan, apa yang disuruh oleh agama melalui Allah dan Rasul, kan, ikut sajalah. Ada hikmah di sebalik tu. Tadi saya jumpa satu orang Kedah tuan-tuan. Kedah sembang panjang jugalah kan, saya tengah-tengah hujan, dengar tak dengar ni hujan lebat bagi tadi kan. Dia sembang. Ada tok guru dia kata, tok guru nama Tok Guru Hashim apa tak ingat dah dia sebut tu. Kan. Sembang tu dia kata, tok guru dia kata, buat kalau orang kata tu kan, jangan peduli, dia kata. Melainkan Allah yang kata baru kita ambil peduli. Macam itulah lebih kurang dia kata tu. Maknanya kalau nak tunggu orang kata elok, kita tak akan dapat 100%. Kita buatlah apa pun, buat baik pun orang tak kata 100% kita baik. Ada juga di kalangan yang kata kita tak baik. Buat baik. Contoh yang paling mudahnya Nabi kita SAW. Nabi kita ni orang yang paling baik, akhlak yang paling tinggi, tak pernah menzalimi orang, tak pernah menginayahkan orang. Tapi ada musuh tak? Keliling rumah sampai nak bunuh Nabi. Padahal Nabi tak pernah pun nak ancam bunuh ke apa, semua tak ada. Itulah kita tambah pula kita ni kan. Lagi-lagilah memanglah ada. Jadi kalau Tuhan kata, Allah Ta'ala kata, Nabi kata buat macam ni, buat je lah. Orang tak suka, orang punya hal. Nak tunggu orang suka semua payah. Katakanlah, aku tidak minta upah. La aslukum, qul la as'alukum alaihi ajra. La as'alukum alaihi ajra. Katakanlah kepada mereka itu, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk Al-Quran yang aku sampaikan itu. Itu dia. Kan? Sebab tu guru-guru, baik guru apa sekalipun dalam bab agama, upah-upah ni bukan satu benda yang orang panggil satu benda yang kita boleh kecil hati ke tak sah. Kan? Dia senang mudah aja. Kita memang hidup kita dengan wang ringgit. Kalau kata kita ada kemampuan, orang tak bayar upah dalam kita memberi pengajaran agama, kan? Kita ada estate, kita ada jawatan lain apa semua, orang tak bagi, tak ada masalah. Sebab ganjaran yang Allah nak bagi ni, yang kita mengajar agama ni, mengajar Quran, mengajar ilmu agama ni, dia punya ganjaran begitu tinggi kalau kita keikhlasan kita begitu tinggi. Tapi kalau kita ada cenderung sikit kepada ganjaran dunia, dah tentulah ganjaran akhirat ni akan berkurangan. Kita kata kalau pergi mengajar macam mana makan, minum apa semua ni. Tentu ingat tak Allah Ta'ala bila nak melahirkan kita, di antara 4 perkara yang Tuhan tentu dah kepada kita ni, iaitu rizquhu, rezekinya, rezeki kita kan. Rezeki kita tu kalau ada tu adalah, ya Allah. Tapi bukan nak menafikan daripada usaha.
Tapi dalam bab nak menghamburkan ilmu ni, bukan itu tujuannya. Bukan kita nak minta sumbangan, nak minta sagu hati, tidak. Tapi ala kulli halnya, penganjur dia faham semua tu dah, tak payah. Sebab tu saya di tempat saya tu, saya tak apa setuju lah kalau kadang-kadang penceramah kita gunakan PA untuk nak tanya berapa bayaran ni. Saya tak minat nak panggil, walaupun dia hebat. Kalau dia kata bagilah banyak mana nak bagi, tak bagilah, tak bagi pun tak apalah, saya dah main apa semua dah kan. Tuan-tuan, kita ni pun, saya ingat jawatankuasa masjid surau ni rasa-rasa semuanya orang yang bijak. Kita boleh nilai dia main daripada mana. Main daripada Kemuntin, main daripada Bukit Kantang, main daripada Ipoh, main daripada Kuala Lumpur. Dia ni tahap mana? Tahap begini ke, tahap begini ke, tahap begini. Kita pandai dah, kan? Tapi bila dia pergi kata macam tu, sudah nampak persepsi dia, dia cenderung kepada nak upah. Sedangkan ni dia, la as'alukum alaihi ajra. Kan? Saya sampai hari ni lah, saya kata saya mengajar ni, tak ada lagi lah masjid yang kata Ustaz kami tak boleh bayar Ustaz. Dah. Kan? Cuma adalah dulu sekali 6 bulan saya mengajar satu tempat 6 bulan, memang mereka tak bagi. Kebetulan bukanlah jauh sangat pun mengajar. Kebetulan masa tu saya mula nak latih mengajar. Baru latih nak mengajar kan. Saya pun tak kisah. Bila bertukarnya jawatankuasa, baru dia tanya, Ustaz ni tak ada ke dia bagi? Saya kata tak ada lah. Dia kata kami nak kaya backdated apa, tak payah. Dia tak payah. Kita kira hak baru lah. Tak ada masalah kan. Kita tak ada masalah. Sebab kalau berkira dengan Allah, sekali lagi Allah berkira dengan kita. Kalau kita minta, kata saya nak satu slot 1,000 contohnya, ya, kita boleh bagi 1,000, tapi Allah bagi sekali lagi, tengah jalan sekali lagi, tu kompresor rosak. Kona ke kedai, kompresor mes rosak. Kona kedai 1,400, bagi 1,000, kita minta 1,400 nak tambah. Allah boleh tak buat macam tu? Boleh. So, kan? Ya. Baik. Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk. Itulah hebatnya Nabi ni. Kan? Keyakinan dia rezeki adalah di sisi Allah. Iaitu aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk. Al-Quran yang aku sampai itu, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Dia kan? Jadi maknanya Quran ni menjadi satu pedoman bagi alam. Makna sebab tu dalam Quran cerita alam kita, cerita bukan takat alam kita yang kita ada ni, cerita dengan manusianya, cerita dengan jinnya, cerita dengan malaikatnya, cerita dengan tumbuh-tumbuhannya, cerita dengan haiwan-haiwannya, kepelbagaian cerita, malahan melangkaui alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam akhirat, syurga, neraka, sebut dalam Quran. Kita bila baca, baru nampak, ni dia Tuhan sebut, Masya Allah, kan? Hebatnya Quran. Tapi silap kitanya, kita hanya pergi baca Quran, hanya belajar tajwid. Tu yang Ustaz Sofi kan, Ustaz Sofi kita, dia di antara orang yang hebat lah kan. Dia dah Sudaisi, kan. Dia cerita bila saya kata mengaji tajwid, dia kata Ustaz, dengan kata mengaji tajwid kita mengaji Al-Quran. Sebab bila mengaji Al-Quran, dia ada kurang-kurangnya 6 subjek, 6 madah ke dalam tu. Tajwidnya, taranumnya, makhraj, macam-macam dia cerita, dia pandai kan. Betul. Sama mengaji Quran. Kalau mengaji tajwid ialah kan, idgham, izhar, iqlab kan. Lepas tu kan mat, kita punya tu ni mat apa, mat pula banyak pula, idgham pula banyak pula, ni izhar, ikhfa ini,
Itu kita hanya belajar bentuk bunyi. Sedangkan Quran diturunkan lebih kepada itu lagi. Lebih kepada kita belajar tajwid itu, lebih pada baca tu memaknakan. Kan mengambil apa makna isi kandungan Al-Quran itu. Tu maksud. Sebab tu kita baca dalam tadarus, kita baca, kita tengok balik makna dia tu. Tak baca. Kita dah peringkat umur berapa tuan-tuan? Ini kita kena insaf lah. Kita berapa peringkat? Saya umur 58 tuan-tuan. Kan? Ada yang 50, ada yang 60. Cuba mari kita muhasabah balik kita ni. Kita ada imam-imam kita yang saya tengok memang saya kagum lah. Imam-imam sini kan. Baibat sini kan. Duduk dengan imam-imam baca, tengok terjemahan, baca, tengok terjemahan, baca tengok. Supaya dia meresap Quran itu dalam dada kita. Bila kita tahu makna dia, baru meresap. Baru kita rasa, oh ni dia Quran sebut dah. Kan? Dah sebut dah. Kan? Jadi kita tak nampak yang tu. Kita nampak bacaan saja. Baik. Akhlak yang mulia hanya boleh dicapai dan ditegakkan dalam diri dengan pendidikan serta penghayatan yang berterusan. Kan? Akhlak lahiriah yang mulia adalah buah hasil daripada qalbun yang salim, hati yang salim sempurna. Hati yang salim sejahtera lah, hati tak berpenyakit. Qalbun ni cakap Arab. Kenapa Arab kata hati tu qalbun? Qalbun tu dia berbalik-balik. Kan kita ada baca kan berbalik-balik. Cuba tuan-tuan tengok balik dalam muka surat 6 tu. Akan kita baca doa macam ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan, mengatur hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ni. Maknanya hati kita ni dia boleh berbolak-balik. Maknanya boleh iman, boleh kufur, boleh yakin, boleh tak yakin. Gitulah berbolak-balik. Jadi kita minta Allah tetapkan hati kita ni. Qalbun salim, hati yang tidak sakit, hati yang sejahtera. Yang kalau kita tengok dalam mula-mula kan, kita tengok sini dia kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera. Dia dah kan? Ada depan buku tu kan? Tu dia. Qalbun salim adalah hati yang sejahtera dalam penyerahan diri kepada penciptanya tu. Dan akhir sekali ayat kita nak baca, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan tidak ada yang lebih baik agama daripada orang-orang yang menyerah dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Apa maksud serah diri ni? Apa kata Allah, itulah kata kita. Kita apa kata Nabi, itulah kata kita. Macam kita serahkan kepada satu orang, kan? Kita pergi serah pada satu orang ni, jadi kita pun kata dekat dia lah. Macam anak kan? Anak ni cakap dengan mak, dengan ayah, apa kata mak, itulah kata saya. Apa kata ayah, itulah kata saya. Maknanya dia serah kepada mak dan ayah dia. Kerana mak dan ayah ni sangat mengerti tentang diri dia ni. Takkan mak dan ayah ni nak zalim kepada anak-anak kot? Tidak, kan? Apatah lagi Nabi, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak menzalimi kan akan hamba-hambanya tu. Sebab tu kalau kita tengok daripada penciptaan Allah, semuanya itu ada hikmah-hikmahnya. Walaupun pada pandangan kita tak elok. Kan? Contoh mungkin kita nak protes, ya Allah, apa pasal lah jerin apa petai ni pokok dia besar, tinggi melangit. Nak ambil pun susah. Kita kata tinggi kan, apa petai. Ya Allah, pasal apa pokok durian ni ada duri, payah nak makan. Kan? Kalau Allah jadikan pokok durian tak ada kulit, macam mana? Tak ada kulit ya, buah durian dia agak-agak tuan-tuan nak makan lah. Kan? Dia kauli apa semua kita tak boleh fikir semua, tapi pulangkan kepada Allah. Inilah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerah dirinya kepada Allah dengan ikhlasnya. Betul-betul serah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bertawakal, serah kepada Allah Ta'ala tu. Baik kata Allah, baiklah kata kita. Buruk kata Allah, buruklah kata kita. Tidak akan protes lagi dah. Allah suruh buat, Allah larang jangan buat. Itu je. Sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan. Kan? Dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Tu kata Nabi Allah Ibrahim tu kan, dia orang mula yang berdakwah berkenaan dengan tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi ada begitu juga, tapi berdakwah pada umat-umat ni Ibrahim kan. Sebab tu zuriat Nabi Allah Ibrahim ni banyak yang dia nabi. Nabi. Jadi tu yang kita selawat Ibrahimiah tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bukanlah Nabi Ibrahim tu lebih baik daripada Nabi Muhammad. Tapi nak mintanya Nabi Muhammad ni umat-umat je jadi macam umat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni maknanya dia punya keturunannya banyak nabi-nabi. Keturunan Nabi Muhammad, keturunan tak ada nabi-nabi tak ada. Tapi tinggalnya ulama-ulama. Tengok orang ni ulama sikit punya banyak. Di Malaysia ada ulama, di Thailand ada ulama, di mana? Di Kampuchia ada ulama, di China ada ulama, di Afrika ada ulama. Mata tempat ulama. Ulama-ulama ni pewaris nabi-nabi ni, kan? Dan kerana itu Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya tu. Sebab tu Nabi Ibrahim wattaqallahu Ibrahim khalil. Tu pangkat yang kedua. Pangkat yang pertama nama Habibullah Nabi Muhammad lah. Kan nama pangkat yang kedua Khalilullah Nabi Ibrahim. Kan? Itu disebut tu. Yang ni yang surah Asy-Syu'ara ni ayat yang kita baca tadi tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang padanya harta benda, anak pinak tidak dapat memberi pertolongan sesuatu apapun. Di akhirat besok ni. Kan? Tak ada. Siapa nak tolong mak ayah, siapa nak tolong anak nak tolong mak suami tolong isteri tolong suami. Tak ada. Hari itu nafsi lah. Kecuali yang boleh bantu kita, siapa dia tu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali harta benda dan anak pinak. Kecuali harta benda anak pinak, kecuali itu siapa dia? Orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Sebab tu yang paling penting sekali, kita jangan terkeluar daripada agama Islam. Sebab tu disebut dalam khutbah dulu-dululah. Khutbah dulu sebut macam tu. Apa dia sebut? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tu khatib. Saya ingat dulu-dulu ni khutbah ni tak pernah miss yang tu. Ayyuhan nas ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Ta'ala dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Islam itu maknanya tidak syirik. Walaupun dia berdosa tak semayang, dia berdosa tak puasa, dia berdosa tak tutup aurat, dia berdosa begitu begini, tapi dia tetap Islam. Akhirnya orang yang macam ni, kalau Allah nak takdirkan dia masuk dalam neraka, akhirnya Allah keluarkan juga daripada neraka selepas diseksa, na'udzubillah, maka orang ni dia masuk juga dalam syurga kekal abadi, abadan, selama-lamanya. Itu dia. Tapi kalau syirik, kalau murtad, tak ada peluang nak keluar, diseksa untuk selama-lamanya tu. Sebab tu jaga akidah kita. Sebab tu mengaji tauhid sungguh-sungguh. Kuatkan kita supaya perkataan tidak murtad, supaya perbuatan tidak murtad, supaya perbuatan kita, perkataan kita, i'tiqad hati kita tidak murtad, tidak musyrik. Mati kita dalam keadaan Islam. Tu kan. Izja'a rabbahu biqalbin salim, ketika ia mematuhi perintah Tuhannya dengan hati yang suci murni. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.